Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu, para jemaah, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi yang ceria ini, Rabu 6 hari bulan 11 2024, bersama dengan 4 Jumadil Ula 1446, kita dapat memulai pengajian kita tafsir surah Al-An'am. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, diturunkan di Makkah, mengandungi 165 ayat. Mengandungi 165 ayat. InsyaAllah dalam siri pertama ini kita ambil muqaddimah surah, intisari kandungannya, fadilat surah ini, munasabah surah ini dengan surah sebelumnya, Al-Ma'idah, dan beberapa khulasah, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam perbincangan ini, insya-Allah. Sebagai langkah orang panggil ambil berkat, kita baca beberapa ayat di awal surah apa ni? Surah Al-An'am. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 231. 231. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Balik kita kepada isi ke muqaddimah surah. Muka surat 230 itu dipanggil muqaddimah surah. Surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil surah Makkiyatun. Ingat dalam bahasa apa ni? Bahasa tafsir ni dia akan sebut bayanul makki wal madani. Penjelasan tentang surah ini turun di mana? Turun di Makkah atau turun di Madinah? Maka surah Al-An'am ni turun di Makkah. Turun di Makkah. Waqad naqala al-ijma' ala dhalika ba'd al-mufassirin. Sebahagian ulama tafsir yang kata ijma' dah turun ayat ni di Makkah.
kecuali, tulis ada kecuali ayat qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. 3 ayat. Kata Ibnu Abdul Bar, 3 ayat ini madaniyah. Sebab dia hukum tentang perkara yang halal haram. Dalam Zadul Masir, Ibn al-Jawzi dia kata, ada pendapat kata kulluha makkiyah illa 6 ayat. Surah ini tapak dia makkiyah kecuali 6 ayat. Ada khilaf situ. Yang pentingnya kita kata kalau surah ini secara keseluruhannya dia panggil surah makkiyah. Apa nama makkiyah? Surah yang diturun di Makkah. Baik. Tasmiyatus surah. Tulis tu. Tasmiyatus surah sebab dinamakan surah ini dengan surah Al-An'am. Al-An'am tu nama dia binatang ternakan. Al-An'am binatang ternakan. Kerana perihalnya disebut mulai ayat 136 nanti. Ayat kita ni semua ayat 165, di ujung surah ayat 136 akan disebut ayat tentang apa dia? Al-An'am, tentang hayawan. Mukarraran beberapa kali. Banyak kali sebut. Contohnya ayat wa qalu hadhihi an'amu wa hars. Ini an'am wa harsun, hayawan ternakan. Ayat wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Di antara binatang itu boleh juga kita tunggang, naik, bawa barang-barang macam unta ke, bawa dia. Itu dia. Wa an'amul la yazkuruna ismallahi 'alaiha. Binatang-binatang yang disembelih tidak sebut nama Allah. Itu dia panggil dia. Jadi itu kata di Basairu Zawit Tamyiz. Kata Suyuti dalam kitab Al-Itqan, wa tasmiyatu suratil An'am, dinamakan surah Al-An'am ini kerana Allah Ta'ala sebut banyak kali perkataan An'am. Jadi ada juga dalam surah lain, tapi tafsil lebih detail dalam surah ini. Jadi sesuailah surah ini diberi nama Al-An'am. Mudah ya ke dia kan. Tengoklah ayat 136 ada, ayat 138. Yang penting lepas pada 136 tu Allah Ta'ala banyak sebut tentang Al-An'am. Baiklah. Dalam hadis, ada tak Nabi kita sebut dalam hadis surah ini na'am, ataupun sahabat yang sebut, maaf. An Sa'id bin Jubair rahimahullah, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas kata, "Idza sarraka an ta'lama jahlal Arab." Kalau mu nak tahu kejahilan orang Arab, bebalnya apa Arab ni, faqra ma fawqa 30 wa 100 fi suratil An'am. Membaca ayat selepas ayat 130 ke atas. Mu akan jumpa nampak kebodohan puak Arab main dengan hayawan ni. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilm, sampai kepada ayat qad dallu wa ma kanu muhtadin. Itu kata siapa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akhrajahu al-Bukhari. Al-Kharahu Bukhari. Itu dari sudut tasmiyah. Nama surah An'am ni disebut dalam asar. Baik.
Fadailus surah, kelebihan surah ni apa dia? Kelebihan surah. Dia panggil kelebihan Fadailus surah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma lagi. Ibnu Abbas juga meriwayatkan nazalat suratul an'am bi Makkah lailan jumlatan. Surah Al-An'am ini diturun di Mekah pada satu malam jumlah sekaligus. Haulaha sab'una alfa malakin, mengiringi turunnya surah ini 70,000 malaikat mengiringi surah An'am. Yaj'aruna haulaha bitasbih, malaikat ni duduk bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala di samping mengiringi turunnya surah Al-An'am. Asar ini akhrajahu Al-Qasim ibn Salam fi Fadailil Quran wa Tabarani wa hassanahu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dalam Nata'ijul Afkar kata sanad dia hasan. Dan ulama semasa Ahmad Syakir juga mengatakan sedemikian. Itu kelebihan dipanggil Fadailus surah. Banyak lagi lah. Yang penting kita nak ambil takat tu dulu. Sekarang kita pergi kepada intisari kandungannya. Tengok dalam kitab. Tengok kitab pimpinan. Kandungannya, muka surat 230 yang Jawi. Kandungannya menerangkan dalil-dalil dan bukti yang menegaskan tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Keesaan Allah Azza wa Jalla, kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perihal hari kiamat. Biasanya surah Makkiyah ni dia banyak gilah ke mati, alah ke kiamat gitu. Membentangkan hujah-hujah yang menolak syubhat. Apa dia syubhat? Perkara-perkara yang menimbulkan kesamaran atau yang mengelirukan, yang selalu ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi apa dia musuh Islam buat kacau? Quran jawab untuk membatalkan hujah karut mereka. Mendedahkan kepercayaan sesak kaum jahiliyah terhadap binatang-binatang ternak, dan tentang perbuatan mereka menghalalkan dan mengharamkan sesuatu mengikut hawa nafsu. Padahal Allah jualah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, tak ada orang lain, Tuhan yang berhak. Jim, setelah menceritakan perihal Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam yang menjadi ikutan dan menegaskan bahawa Al-Quran mengandungi berkat amat banyak faedah dan manfaatnya yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman yang mematuhi ajarannya, lalu diterangkan tentang orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, kekalah mereka dalam neraka wal'iyazubillah. Mereka diseksa oleh malaikat azab, mulai dari mereka berada dalam keadaan sakaratul maut. Sakaratul maut mari tu malaikat mari ceklek mata dah. Tempat duduk dalam neraka, na'udzubillah. Dan dihinakan dengan sehina-hinanya, wal'iyazubillah. Dan surah ini diakhiri supaya tiap-tiap seorang yang beriman mengakui nikmat hidayah, petunjuk Allah yang menyebabkan berada dalam Islam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diperintahkan supaya setiap orang yang beriman menegaskan dengan sepenuhnya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Jadi kita tak usah cakap banyak. Ini intisari yang dibuat oleh panel pimpinan Ar-Rahman.
Sekarang kita pergi lihat dalam tafsir Al-Muharrar, dia bagi dua. Dia panggil yang pertama, dia panggil maqasidus surah. Objektif surah ni apa dia? Objektif surah ni yang pertama, tarsihul aqidah, nak mantapkan akidah, nak tanam akidah, kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla, wa ta'rifun nas bi rabbihim, dan memperkenalkan manusia dengan Allah Azza wa Jalla, dan memperhambakan manusia kepada Allah, serta menegakkan dalil di atas keesaan Allah Azza wa Jalla, benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan wahyu, dan juga balasan di hari akhirat. Ini kita kena letak situ. Manusia ni kalau tak mantap akidah, dia mudah goyang, mudah koyak, mudah lara, mudah lalai, mudah lupa terhadap perjalanan sebenar kita menuju pada Allah Azza wa Jalla. Al-maqsadus tsani, objektif yang kedua, mahajjatul musyrikin, untuk berhujah, berdebat dengan puak kafir, wa ghairihim, dan golongan-golongan yang kerah kepala, minal mubtadi'in, dari kalangan ahli-ahli bid'ah, wa man kazzaba bil ba'thi wan nusyur, dan golongan yang mendustakan bangkit semula dan perhimpunan di mahsyar, serta menolak segala kesamaran, syubhah, keraguan yang ditimbulkan oleh mereka. Itu dua objektif. Adapun poin tadi kita sebut sebahagian dalam intisari pimpinan, tapi ini bernombor, lebih senang. Ada 20 perkara. Ada 20 poin utama dalam surah yang mulia ini. Yang pertama, bayan anna haqqal hamdi laisa illa lillah. Sebab itulah Allah Ta'ala mula dengan alhamdulillah. Menyatakan bahawa hak segala pujian itu tertentu bagi Allah. Kita kena puji Allah dalam semua keadaan. Kita suka bagi kita puji, kita tak suka bagi kita kena puji Allah. Itulah kata di ulama, la yuhmadu ala makruh siwa. Orang lain kalau kita tak suka, kita tak puji. Tapi Allah Ta'ala, walaupun kita kena bala, kena uji, kita tetap memuji Allah Azza wa Jalla. Itu hak Allah. Lish? Li'annahu mubdi'ul awalib. Kerana Allah Ta'ala lah yang menciptakan alam ini. Alam atas, alam bawah. Dan membatalkan semua dakwaan-dakwaan adanya sekutu bagi Allah Ta'ala, sama ada melalui berhala ataupun jin, syaitan, tak ada. Mengisbatkan Allah Ta'ala mutafarrid, yang esa, yang tunggal dalam mencipta, mentadbir, menyusun atur perjalanan alam ini dan juga kehidupan manusia di atas dunia sehingga mereka mati. Allahu Akbar. Dua, mau'izatul mu'ridin an ayatillah, memberi nasihat, peringatan kepada golongan yang menentang ayat-ayat Allah. Wal mukazzibin, dan orang yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah Ta'ala memberi amaran keras. Kalau mu kerah kepala juga, mu tak dengar kata juga, kamu akan menerima nasib yang sama seperti puak-puak kafir yang telah mendustai rasul-rasul mereka. Dan bila mereka bermulanya azab itu, inda naz'i arwahihim, ketika mereka nazab. Na'udzubillah. Jadi orang beriman bila waktu nazak, malaikat turun, wa abshiru, beri khabar gembira. Orang kafir bila nazak, malaikat mari celak mata, cengeng, tunjuk di mana tempatmu nak duduk dalam neraka. Na'udzubillah. Ketika itulah arwah, ruh orang kafir tak mau keluar, lari balik, disentak oleh malaikat dengan begitu ganas, dengan keras. Na'udzubillah.
Allah makhtim lana bi husnil khatimah ya Rabb. Takut kita dengar. Isu yang ketiga, tasbihul musyrikin fi maqtarahu. Membodohkan pandangan orang kafir yang mari jumpa Nabi, beri cadangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta beberapa mukjizat yang pelik-pelik. Mukjizat pelik dia minta. Nak suruh Nabi kali sungai Mekah, bukit Safa jadi emas. Mengarut dia pok dia tu. Banyak dah dalih ada tak mau terima. Nak terima hak pelik. Dan sekaligus membatalkan pandangan mereka yang mengatakan ada syirik sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak. Mukjizat sudah banyak, mudah minta apa lagi? Dia orang yang mengarut. Benda sudah jelas, tak payah dia minta penjelasan. Ini setengah manusia ni pelik dia. Benda jelas dah. Ustaz nak minta pencerahan. Nak cerah setakat mana lagi? Benda cerah dah. Orang tak cerah 2 kali. Ya, dia akhir kali dia jadi pecah, jadi blur. Empat, saqatis suratu hasyadan minal adillah. Dalam surah ini dibawa beberapa dalil yang banyak yang menunjukkan ala wahdaniyatillahi wa qudratihi wa annahu wahdahu, Allah Ta'ala yang esa, yang berhak kita puja, kita puji, kita sembah dan kita sayang. 5, al-inkaru alal musyrikin, mengingkari tingkah laku orang kafir musyrikin yang mendustakan kebangkitan semula, dengan bawa dalil-dalil bahawa kiamat itu akan berlaku. Atas dunia ni pun banyak benda-benda yang mati dihidup balik, macam pokok yang mati disiram air hujan segar semula dan lain-lain lagi. Kamu jangan duduk pelik ke, depan matamu pun ada dah tandanya. Duk cari tanda apa lagi je. Isu yang keenam, fi surati, dalam surah ini tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak cerita-cerita untuk menenangkan hati Nabi, melapangkan nada Nabi untuk terus bertugas menyampaikan risalah dengan penuh sabar, duna kalalin wala malalin, tidak jemu, tidak feras, tidak kecewa. Karena nabi-nabi sebelum daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melalui jalan yang sama. Nabi Musa menghadapi cabaran, Nabi Lut menghadapi ujian, macam-macam lagi ujian. Maka cerita-cerita itu menjadi penenang jiwa, melapangkan dada. 7, bayanu hikmati irsalillahi rusul, menyatakan hikmat kenapa Allah Ta'ala mengutuskan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Khija Rasul al-inzari wa tabshir, memberi amaran dan juga khabar gembira. Bukan khija Nabi bawa cerita yang pelik-pelik. Khija Nabinya bawa ajaran yang untuk diamalkan. Itu khija dia. Hak dia mari duduk minta benda-benda karut tu tak salah. Itu dia panggil. Yang ke-8, bayanu ikhtisasil haqqi ta'ala bil ilmi al-mughayyib, menyatakan benda gaib di bawah ilmu Allah. Tak sedap pandai-pandai lah mungkin ramal tu ramal ni, tilik tu tilik ni. Ni banyak ni sekarang ni dia panggil geng teori konspirasi. Konon tu konon ni. Allah. Kadang-kadang di atas mari kita duk forward benda-benda karut serabut hamba. Tak usah atas mari lah. Teori-teori tu bagai tak jadi berlaku tu. Benda teori. Benda-benda gaib ni kita serah pada Allah lah. Tuhan kata,
Tak ada siapa tahu kiamat bila kecuali Allah. Kita duk sibuk kita korek, cari Imam Mahdi lah, cari itu cari ni. Akhir kali muncul PBT lah. Semua tu geng-geng teori konspirasi belakang tu. Tak usah dicakap. Benda-benda gaib ni benda di bawah ilmu Allah. Kita yakin dan percaya benda tu akan berlaku bila wallahu alam. Yang ke-9, bayyanatis suratu annal ladzina yastajibuna li da'watil haqq. Allah Ta'ala menyatakan dalam surah ini, orang yang menyahut seruan Nabi, memperkenankan ajakan Allah supaya beriman, merekalah golongan yang mempunyai hati yang hidup. Adapun golongan yang hatinya mati, la yantafi'una bimau'izatin, tak ada faedah binasihat. Kata orang wa abi haydiu, royak pun tak pakar, bagi tahu pun tak nak dengar. Nak dengar bahasa Kelantan. Bahasa Kelantan kata buat ni royak lah rima gajah pun tak pakai kerja. Tak kata bahasa kita. Meroyak lah rima gajah pun tak jadi apa. Itu bahasa dulu. Bahasa orang muda-muda ni, dia kata apa? Dia kata kalau malaikat tu langit royak dia ni tak pakai juga ni. Ikrah budak tak dengar kata. 10. Bayanu anna tafadulan nas bit taqwa wal intisab ila dinillah. Menyatakan bahawa orang yang lebih, orang yang baik itu orang yang bertakwa dan mengikut ajaran Islam. Bukan kerana semata-mata kerana keturunan, kerana kemegahan, kerana kekayaan. Nilai kita di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takut pada Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang yang bertakwa. Amin. 11. An-nahyu an mujalasatil khaidin fi ayatillah. Larangan daripada kita duduk bersekongkol dengan kumpulan-kumpulan yang mempermain-mainkan ayat Allah, ataupun orang yang bermain-main tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan main. Hari ni orang yang main ayat Allah Ta'ala ni sama ada orang kafir betul, dia perli pada Islam, ataupun anak orang Islam yang pening kepala, dia ikut teori-teori kafir, ataupun orang Islam yang terlalu mengkaji falsafah sampai mereka menepikan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Tak boleh kata lagu ni walaupun Tuhan kata. Ini juga bahaya. Jadi tinggalkan kumpulan yang mempermain-mainkan ayat Allah supaya kita selamat insya-Allah. 12. Al-amru bil i'rad 'anil musyrikin. Allah Ta'ala bagi arahan tinggalkan puak-puak kafir itu. Kalau kita dakwah dah, dia tak hirau juga, pedulikan. Boleh dia ikut dia. Wan nahyu an sabbil asnam, dan Allah Ta'ala larang daripada pergi maki Tuhan orang. Jangan. Dia dekat berhala, dia dekat tak pekor kan, dia duduk maki. Oi, Tuhan berapa ni, perut bucik begini, angin banyak, mata jelek. Tak usah lah. Itu kepercayaan dia. Dia duduk dekat lembu, duduk maki ke. Lembu tu sembelih je lah. Dia sibuk apa ke Tuhan orang. Dia tak bisa makan lembu sudah. Kita boleh makan, kita sembelih, bismillah kita makan. Allahu Akbar. Yang ke-13, bayan anna taqwa al-haq, bahawa seorang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Ta'ala itu bukan orang yang mengenepikan benda baik-baik. Aku tak makan dah nasi, aku tak makan dah daging, aku tak makan dah ni sebab nak takwa kepada Allah. Yang betul-betul takwa hirmanun nafsi minas syahwat, mengenepikan kehendak-kehendak nafsu yang ikut nak nafsu kita ni, nak ikut syahwat. Makan banyak, nak makan hak mahal-mahal, duit tak ada, akhir kali timbul rasuah, macam-macam benda. Lah ni, isu rasuah ni bukan benda kecil. Dalam negara orang kafir pun rasuah, dalam negara Islam pun rasuah. Okeynya nak kaya senang. Sekali bongkar rasuah juta-juta mari.
Allahu Akbar. Nak hidup mewah, pergi beli pay kuda, beribu-ribu pay kuda. Nak pergi jual siapa pay kuda tu? Kalau tidak nak merusakkan anak bangsa, nak merusakkan anak-anak yang beragama Islam, merusakkan otak anak, jual siapa? Takkan dia nak makan siapa beribu-ribu? Ini masalah kita hari ini, kerana ikut nafsu semata-mata. Jangan letak atas nama siapa-siapa, kita nasihati di umum. Yang ke-14, darabul masalin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aqumhi. Allah Taala buat bandingan baginda Nabi sallallahu dengan kaumnya seumpama Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Ibrahim berdebat dengan kaum dia tentang keimanan kepada Allah Taala. Nabi juga berlawan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, segala pak abu di Mekah. Anak-anak sendiri belaka tu, bukan orang lain. Karena itu kita jangan pelik. Kalau yang menentang kita tak mau mari masjid kita, orang tepi masjid, biar dia, peduli kita. Orang jauh mari, orang dekat tak mari. Itu dipanggil sunnatul haya. Nabi Ibrahim balas dengan ayah dia dalam bab tauhid, tapi dihormat ayah. Dalam bab lain tak apa. Nabi SAW berlawan dengan siapa? Abu Lahab, pak saudara weh. Bukan orang kampung biasa. Abu Jahal, orang kampung dia. Anak-anak sendiri akan berlawan dalam bab ni. Jadi kalau kita ajak orang kepada tauhid yang murni ni, dilawan oleh anak-anak sendiri, benda biasa. Sabar. 15. Al-minnatu 'alal ummati, menjadi satu ungkitan nikmat ke atas umat ini. Allah Ta'ala turun kepada kamu Al-Quran sebagaimana Allah turun kepada Musa Taurah. Tapi Al-Quran muhaimin, mengawal semua kitab-kitab yang terdahulu, lebih besar. 16. Bayanu fadilatil Quran wa dinil Islam, menyatakan kelebihan Al-Quran dan agama Islam, serta Allah Ta'ala beri kepada Ahlul Quran dan orang yang mengikut agama ini mudha'afatil hasanat, gandaan pahala yang begitu banyak. Gandaan pahala yang begitu banyak. 17. Takhallat dzalika qawari'il musyrikin. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan celaannya kepada puak-puak kafir. Sebab apa? Sebab mereka walaupun hujah depan mata tapi tetap menentang Islam. Allahu Akbar. Aku beri kepada kamu nikmat yang banyak, tapi dengan nikmat itulah kamu lawan Allah. Pelik. Kita ni sepatutnya kita syukur pada nikmat. Al-Mun'im, pemberi nikmat. Dak nyepakat kafir pula, lawan Tuhan pula. Makan nikmat Tuhan beri. Ni kita duk seduh udara ni. Berapa harga ni? Nak tahu harga, masuk dalam hospital. Tengok harga dia punya cah oksigen tu berapa. Lalu ni kita pakai duk sengok pagi pagi gelap, tak ada masalah. 18. Zikru ahwalil Arabi fil jahiliyah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini perangai, PL, tingkah laku Arab zaman jahiliyah. Ma'a bayani ma kanu ali min sufhafahatin, betapa bodohnya tindakan mereka. Dan dalam suratul An'am ini ajma'u suwaril Quran, surah yang paling lengkap membongkarkan kebodohan pokok Arab. Dia setiap surah tu ada kelebihan dia lah. Ada surah bongkar tentang munafikin. Surah ni nak bongkar kebodohan Arab. Jangan marah Pak Arab. Arab kafir tu, Arab Islam tak termasuk. 19. Fi surati tafsil muharramati syariatil Islamiyah. Dalam surah ini Allah Ta'ala detailkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Wa muhkamati ayatil Quran, dan ayat-ayat yang muhkam, yang teguh, serta arahan dan larangan Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir 20. Zakarallahu ta'ala fi surati khilafatal khalaiq.
Allah Ta'ala sebut dalam surah ini tentang kedudukan makhluk ini. Berbeza-beza darjat mereka. Ada orang yang baik, beriman. Dalam orang beriman pun berapa tingkatan ada. Orang ni beriman, takwa. Orang ni beriman tapi lara. Ada juga. Dan Allah Ta'ala tutup surah ini dengan menyebut surati uqubatillah, cepatnya hisab Allah Ta'ala kepada hambanya dan betapa rahmatnya luas untuk hambanya yang beriman. Allahumma ja'alna minal mu'minin al-muttaqin. Ya Allah, jadikan kami ini orang hamba-Mu yang beriman, yang bertakwa. Wa hasibna hisaban yasira, yang mendapat kiraan yang cukup simpel di akhirat esok ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin. Itulah 20 maqasid as-surah yang ada dalam kitab kita ni. Kita kata alhamdulillah. Kemudian kita nak pergi kepada munasabah. Dengar ni. Munasabah surah Al-An'am dengan surah Al-Ma'idah. Apa kaitan dua tu? Dekat-dekat itu. Surah berjiran kata orang. Surah berjiran, apa kaitan? Tadammanat, mengandungi dua-dua surah ini, Al-Ma'idah dengan An'am, mahajjatu ahli kitab, berhujah, berdebat dengan ahli kitab tentang akidah pegangan mereka. Jadi dalam Ma'idah ni pun kita berlawan dah. Dalam An'am ni lawan pula. Satu. Yang kedua, kama zukira fihima, dalam dua-dua surah ini Allah Ta'ala sebut hukum-hukum makanan yang diharamkan dan sembelihan-sembelihan yang halal dimakan, serta menolak perbuatan jahiliah yang mengharamkan sebahagian hayawan kerana untuk berhala. Kita kata itu di antara munasabah dua ayat ni, dekat-dekat. Bawa dalam Ma'idah, detail pula dalam Al-An'am, insya-Allah. Kesimpulan. Kesimpulan dari kita ni. Kesimpulan, kata di para ulama, surah Al-An'am ini aslun fi mahajjatil musyrikin, menjadi asas kepada perdebatan dengan orang kafir dan golongan-golongan mubtadi'in, ahli-ahli bid'ah, golongan etis yang tak percaya kepada bangkit semula. Kerana itulah Allah Ta'ala turunkan surah Al-An'am ni sekaligus, jumlatan wahidah. Mana tak payah tunggu banyak. Satu surah ni disempak, tok atas kepala buat-buat kapi, ke kepala tu tok sekaligus. Maknanya, maka ada dua uslub yang Allah Ta'ala gunakan dalam surah ini. Tanda Allah Ta'ala gunakan dua uslub, dua cara, dua dimensi perbahasan. Yang pertama uslub takrir. Uslub at-takrir, menetapkan. Takrir makna menetapkan. Allah Ta'ala sebut dalil-dalil kewujudan Allah yang menunjukkan Allah Ta'ala maha berkuasa, seperti di awal ayat, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, huwallazi khalaqakum min tin, wa huwallahu fis samawati wa fil ard, wa huwal qahir. Itu dia panggil dalil takrir. Mu kena terima, ni Tuhan Allah Ta'ala, ini dia tu, apa ni, kekuasaan dia. Satu. Yang kedua uslub at-talqin, gaya ajar. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi SAW supaya pergi lawan puak kafir. Dia panggil uslub at-talqin. Jangan cara soal jawab. Contohnya, qul liman ma fis samawati wal ard. Muhammad sallallahu, mungkin tanya puak kafir, siapa dia milik langit dengan bumi? Qul, jawab, lillah, Allah Ta'ala. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan, siapa kesaksian yang lebih besar lagi? Jawab, qul Allah. Jadi ada 3-4 kali. Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum,
wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Jadi ini dipanggil uslub talqin. Allah Taala suruh Nabi kata gib debak, gib lawan yang puak kafir. Itu alhamdulillah. Itulah dia panggil kesimpulan yang dapat kita ambil dalam surah yang mulia ini yang cukup menarik. Saya yakin dan percaya para pelajar pencinta ilmu cukup bersemangat untuk menerokai, membongkar apakah isi kandungan suratul An'am. InsyaAllah kita mula besok sampai ke akhir surah biiznillahi azza wa jalla. Kita berdoa pada Allah SWT dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah Ta'ala cerahkan dada kita, cerahkan hati kita, lapangkan dada kita, tajamkan minda kita untuk memahami kalamullah, menyayanginya dan beramal dengannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.